warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Fadila Biospectrum Classroom. Nama cikgu Fadila binti Baharudin daripada SMK Sidamai Kuantan Pahang. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan pembiakan tumbuhan bagi mata pelajaran sains tingkatan 1. Pelajar, kita mulakan. Bolehlah bersedia dengan alat tulis, buku nota sains dan juga buku teks. Pelajar boleh merujuk di buku teks ada di muka surat 119. Ada muka 119, boleh rujuk di buku teks apa kita bincangkan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita perhatikan apakah kriteria kejayaan selepas kita habis menonton video ini. Pertama, pelajar mestilah boleh melabel struktur setiap pada bahagian bunga. Setiap bahagian bunga tu boleh label strukturnya dan boleh menyatakan fungsi bagi setiap bahagian bunga serta membina peta alir proses pendebungaan. Okay, ada 3. Kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pelajar, struktur bunga. Kalau kita boleh perhatikan struktur bunga ini ada di buku teks kita, ada di muka 120. Okey, muka surat 120. Cuba perhatikan kat situ. Sama je macam cikgu tunjukkan ni sebab rajah ni memang dari buku teks. Baik pelajar, struktur bunga sebagaimana telah dinyatakan dan mungkin kita telah bincangkan. Baik, struktur bunga pelajar sama juga bagaimana dengan pembiakan haiwan melibatkan gamit jantan dan gamit betina. Okey, iaitu melibatkan melibatkan dua gamit gamit jantan dan gamit betina. Bagi bunga juga yang menjalankan pembiakan secara seks. Okey, pembiakan secara seks, maka bunga juga ada struktur jantan dan struktur betinanya. Struktur jantan itu kita gelar sebagai stamen. Manakala struktur betina kita gelar sebagai pistil. Stamen, pistil. Di mana pelajar pada bahagian bunga ni tumbuhan berbunga. Okay, cikgu ulang, tumbuhan berbunga. Berarti kalaulah pelajar tengok pokok tumbuh-tumbuhan, kalau dia ada bunga, maka ia akan menjalankan pembiakan secara seksual, secara seks. Bukan secara aseks. Okey, kita dah belajar kan dalam unit sebelum ini dalam pembiakan haiwan, pembiakan jenis 2, seks dengan aseks kan. Kalau aseks melibatkan satu induk, okey, kalau 2 aseks memerlukan 2 induk, itu gamet sel ni adalah gamet kita panggil, gamet jantan, gamet betina. Jadi pelajar, untuk tumbuh-tumbuhan, sekiranya tumbuh-tumbuhan itu ada bunga, okey, maka ia akan menjalankan pembiakan secara seksual, secara seks. Iaitu banyak tumbuh-tumbuhan ada buah-buahan dan kita semua sudah faham sebelum menjadi buah dia akan jadi bunga dulu kan. Jadi pembiakan tersebut pokok-pokok buah-buahan, jagung, durian, rambutan, buah-buahan kita makan tu aneka buah-buahan tersebut, maka kita sudah faham untuk pada tahap ini pokok tumbuhan tersebut adalah mempunyai struktur pembiakan secara seks. Baik, itu menyebabkan 2 induk. Itu gamit jantan, gamit betina. Tapi untuk pada tahap ini pelajar, kita mesti kenal dulu apakah nama struktur tersebut. Baik, bagi gamit jantan pelajar, kita gelar dia sebagai stamen. Ini dia, stamen. Okey, stamen. Maka bahagian betina kita panggil pistil, struktur. Stamen dengan pistil. So, kat mana stamen dengan pistil ni? Kalau kita perhatikan pada tumbuhan berbunga, pada bunga, kita kenal dulu. Biasalah kita berbunga dia ada sepal bawah ni. Okey, kuduk bunga tu. Kemudian ada ranggi. Ranggi ni kelopak bunga lah. Okey. Ranggi, kelopak bunga. Kita ada sepal. Kemudian kita nampak ada struktur sini. Stamen dan juga pistil yang cikgu sebut tadi. Baik, kita kenal pasti yang mudah dulu. Baik, ranggi ni biasanya warna-warni. Kelopak bunga kan? Warna-warni. Yang supaya menarik untuk perhatian serangga juga haiwan. Manakala sepal ni berwarna hijau. Kebiasaannya fungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kuduk. Dia akan lindung bunga pada peringkat kuduk. Kuduk ni sebelum bunga tersebut kelopaknya terbuka. Baik. Manakah bahagian stamen dengan pistil ni pelajar? Okay, stamen ini adalah kita gelar dia sebagai struktur organ pembiakan jantan bagi bunga. Okey, manakala pistil adalah organ pembiakan betina bagi bunga. Pada stamen ni ada pelajar adanya satu struktur halus di hujungnya kita panggil anther. Dan yang memegang anther itu kita gelar sebagai filamen. Yang kecil ini filamen. So pada anther ni pelajar ada banyak macam debu-debu. Looks like debu kan. Kita panggil dia sebagai butir debunga.
Okey, butir bunga. Butir bunga ni macam kalau bagi haiwan itulah gamit jantannya haiwan sperma kan. So bagi bunga, gamit jantannya adalah butir bunga. So dia sama macam peranannya sama seperti sperma. Okey. Itu gamit jantan lah. Dia ada pada gamit jantan butir bunga ni ada sangat banyak Ada pada struktur enter di hujung ini. Manakala pelajar pada satu lagi bahagian terdapat juga pada bahagian bunga ini kita gelar dia sebagai pistil. Cikgu cakap tadi pistil apa? Organ pembiakan betina. Pistil ni ada stigma, okey, stigma, stil, ovari dan ovul. So mana stigma ni? So ada satu bahagian lagi kat sini nampak lebih kurang sama. Nanti cikgu tunjukkan perbezaannya lebih jelas. Okey, stigma ni pelajar dia akan menerima butir bunga jatuh ke atasnya. Okey, atas sini biasa dia akan jatuhlah atas ni. Kemudian stigma, kemudian stil, stil yang panjang. Okey, stil yang panjang ni. Kemudian stil ni akan bersambungan satu struktur kita gelar sebagai ovari dan dalam ovari ada ovul. Okey, dalam ovul inilah adanya sel telur. So sel telur inilah adalah seperti ovum. Okey, dalam tumbuhan dalam istilah dalam tumbuhan kita tak ada ovum. Kita tak gelar ovum. Kita panggil dia sebagai sel telur. So sel telur bagi gamit betina bagi tumat adalah sel telur. Dia adalah sama seperti peranannya sama seperti ovum bagi haiwan baik ataupun manusia. Dan sel telur ni dekat mana? Dia berada dalam ovul dalam ovul dan dia ada terdapat pada struktur ovari. Okay, ini adalah fungsi-fungsi pada fungsi dan struktur bagi bunga. Jadi balik semula pada kriteria kejayaan tadi. Pelajar mesti boleh apa? Melabel struktur bunga, setiap bahagian bunga juga menyatakan fungsi. Inilah. Okay, pelajar mesti tahu fungsi ni. Fungsi ranggi, fungsi sepal. Kemudian apakah? Fungsi enter. Pada enter adanya terdapat butir bunga. Itu gamit jantan. Tahu melabel struktur pistil iaitu daripada stigma kat sini, stil dan juga ovari dan ovul. Di mana apa fungsi pistil iaitu organ pembiakan betina bagi bunga. Baik pelajar, saya harap boleh cuba perhatikan struktur keratan membujur struktur bunga dan fungsinya dalam buku teks dan cuba sebut. Cuba tunjuk dengan jari mana stamen, mana pistil. Dan cuba nyatakan balik stamen daripada apa? Enter dan filament. Pistil daripada stigma, stil, ovari dan ovul. Okey. Baik, cuba perhatikan pelajar struktur bunga. Ni cikgu dah lukis Okey. Kalau lukis kartun ni mungkin lagi nampak lagi bandingan struktur yang sebenar. Okey. Kalau kita boleh label boleh label kat sini di mana enter enter ni ada pada enter ini pelajar adanya butir bunga tadi. Cikgu cakap ni butir bunga. Butir bunga. Okey, butir bunga ini pelajar macam bagi haiwan sperma ada ekor untuk berenang menuju ke ovum kan. Tapi bagi bunga mesti ada satu kaedah untuk memindahkan butir bunga ini ke atas stigma iaitu pada struktur pembiakan betina. Okey, kita semua maklum tadi butir bunga ada pada struktur pembiakan jantan iaitu enter kan. Baik, sekarang ini pelajar apa yang berlaku apabila butir bunga ini jatuh di atas stigma. Okey, jatuh atas stigma. So stigma ni bahagian mana ni? Stigma ni adalah bahagian pistil iaitu bahagian struktur pembiakan betina. Baik, apabila butir bunga jatuh di atas stigma, okey ni stigma bahagian-bahagian betina. Butir bunga ini pelajar akan ada satu tube yang terbentuk di bawah ini akan membawa butir bunga akan sel daripada butir bunga ini, sel daripada gamit jantan ini dia akan bergerak turun daripada tube menuju ke arah ovul. Di mana dalam ovul ini pelajar ada menanti dalam ini adalah sel telur. Itu sel telur. Okey. Baik, jadi apa yang berlaku? Proses ini adalah berlaku secara ada kaedahnya iaitu mesti ada satu ejen untuk mengangkut, untuk membawa butir bunga ini jatuh ke atas stigma. Okey, kita akan belajarlah sikit lagi berkaitan dengan ejen pendubungan ni. Belajar. Baik, pelajar, seterusnya kita akan lihat pula jenis bunga. Jenis bunga ada dua jenis, unisex dan bisex.
Uni menunjukkan perkataan satu. Okay, bisect merujuk pada dua. So, bagaimana bunga yang dikatakan dengan unisect dan bisect ni sebenarnya kita nak kenal. Kalau kita boleh perhatikan, cikgu zoom sikit, cikgu zoom in. Okey, cuba tengok. Bunga unisex pelajar, pada satu kuntum bunga tu dia ada salah satu saja. Sama ada jenis, ada yang ada stamen ataupun ada yang jenis pistil. Kalau yang ada jenis stamen itu satu saja, ataupun kalau bunga tersebut ada salah satu jenis pistil, maka kita katakan bunga itu sebagai bunga jantan dan bunga betina, iaitu dia bunga jenis unisex. Pada bunga tersebut ada hanya satu jenis struktur, sama ada jenis bunga jantan atau bunga betina. Okey, sama ada stamen atau ada pistil. Cuba perhatikan, stamen, anther dan filamen, pistil, stigma, stilum ovari. Cukup ovul. Baik, kalaulah ada kedua-duanya, ada dua-dua. Pada satu bunga tu ada stamen dan ada pistil. Ada stamen dan ada pistil. Okey, maka kita panggil dia sebagai bunga jenis bisex. Iaitu bi means merujuk pada perkataan dua. Dua. Ada dua-dua. Apa contoh dia pelajar? Contoh pokok bunga jenis unisex. Contohnya pokok jagung. Tumbuhan jenis unisex, pokok jagung. Nampak Ada bunga jantan. Subhanallah. Ni dia berdebu. Nampak macam debu ni? Inilah butir bunga. Okey. Dan juga ada yang jenis bunga betina. Maksudnya dalam ni adalah stigma, stil dan ovari. Baik, contoh pokok yang jenis bisex. Pokok jenis bisex. Contohnya pokok bunga lili. Okey, ni cikgu bagi contoh bunga raya, bunga lili. Bunga lili ni sebagai contoh lah dalam gambar cikgu tunjukkan ni. Cuba perhatikan ini adalah anther. Kenapa kita kata dia anther? Macam mana kita nak kenal? Dia ada macam serbuk. Macam butir bunga tu seperti, mari kita melihat dengan mata kasar pelajar. Seperti debu tu. Okey, ada pada permukaan anther. Ini kalau kita jatuhkan dekat tangan, kita akan nampak warna kuning, warna oranye tu. Kemudian yang panjang ini adalah filamen lah. Ini filamen. Okay, di tengah-tengah ini adanya anther, struktur pistil bahagian betina, iaitu anther, stil dan juga ovari. Okey. Baik, itu je jenis bunga. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan jenis pendebungaan. Kita nak bincangkan bagaimana butir bunga tadi dipindahkan. Macam cikgu dia sebutkan pada kelas tadi, pada awal-awal perbincangan tadi. Kalau bagi haiwan, spermanya ada ekor untuk berenang ke arah ovum. Tapi bagi tumbuh-tumbuhan pelajar, mesti ada satu ejen. Ejen untuk memindahkan butir bunga ke atas stigma. Maka proses tersebut kita panggil sebagai proses pendebungaan. So, apa itu proses pendebungaan? Ialah satu proses pemindahan. Pemindahan apa? Pemindahan butir bunga. Tadi butir bunga, gamit jantan dari anther. Anther tu siapa? Siapa anther ni? Struktur bagi bahagian jantan iaitu salah satu struktur dalam bagi stamen dari anther ke stigma, iaitu bahagian pistil, iaitu struktur pembiakan betina pistil dari anther ke stigma. So ada dua jenis sama ada secara pendebungaan sendiri atau pendebungaan kacuk. Perhatikan betul-betul ada perbezaannya. Kita katakan jenis pendebungaan pemindahan butir bunga dari anther ke stigma ini pelajar, kalaulah ia berlaku, cuba perhatikan. Ni cikgu lukis. Cikgu lukis kat tepi ni. Setiap kuntum bunga ni, katakanlah ini adalah jenis pokok bunga jenis bisex. Cikgu lukis jenis bisex. Apa maksud bisex? Bunga yang ada kedua-dua struktur jantan, struktur betina kan. So ini anther, ini adalah pistil, stamen, pistil, stamen, pistamen. So katakan ini anther. Lagi anther. So, katakan butir bunga ini dipindahkan oleh serangga sebagai contoh di atas stigma bagi bunga yang sama. Atau butir bunga itu dipindahkan ke atas stigma bagi bunga lain tapi pokok yang sama pelajar. Pokok yang sama. Maka kita katakan dia sebagai pendebungaan sendiri. Okay, cikgu ulang. Butir bunga dipindahkan dari anther ke stigma bunga yang sama, atau dari anther ke stigma bunga lain pokok yang sama. Maka kita katakan dia sebagai pendebungaan sendiri. Tetapi kita katakan dia sebagai pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk jika butir bunga ni di atas anther ni dipindahkan dari anther ke stigma bunga bagi pokok lain. Ni pokok B. Bunga bagi pokok lain. Maka kita katakan dia sebagai pendebungaan kacuk. So, dalam buku teks tu nampak jelas lah. Ini gambar darajah daripada buku teks awak juga. Okey, nampak nak panah tu. Okey.
bunga yang sama ada daripada bunga yang sama, nampak bunga yang sama ataupun bunga lain pokok yang sama. Okey. Ni bunga yang sama atau bunga lain pokok yang sama. Itu adalah sendiri. Penumbungan sendiri. Tapi kalau butir dia bunga dipindahkan dari enter ke stigma. Bunga lain, pokok lain. Pokok lain maka kita katakan sebagai penumbungan kacuk. So daripada pokok A, ni dipindahkan ke pokok B sekarang ni. Baik, saya harap pelajar jelas perbezaan di antara penumbungan sendiri dan penumbungan kacuk. Yang penting, mestilah daripada tumbuhan daripada spesies yang sama. Okay. Baik pelajar, seterusnya kita perhatikan bagaimana proses pendebungaan. Bagaimana yang cikgu terangkan bentar tadi. Pendebungaan ni proses apa? Proses pemindahan apa? Butir bunga. Daripada mana ke mana? Dari enter ke stigma. Baik, kalau kita perhatikan pada rajah yang cikgu tunjukkan ni daripada buku teks pelajar pun ada juga pelajar boleh rujuk di muka 1, 2, 2 Baik, ini adalah jenis bisex jenis bisex bunga ni, bunga raya sebagai contoh, jenis bisex. Nampak tu dia ada kedua-dua, stamen dan juga pistil enter, filament, stigma, stigma, dan ovari. Baik, apa proses dia? Pertama, butir dia bunga daripada enter, ni dekat ni, butir dia bunga ni ada pada enter ni, akan melekat pada badan atau kaki serangga. So ni adalah katakan ada rama-rama, kupu-kupu ataupun ada kumbang sebagai contoh. Lalu pada bahagian kaki serangga tersebut adanya macam bahagian berbulu macam tu kan. So ia akan brush ataupun dia akan melekat, butir bunga akan melekat pada bahagian kaki serangga. So bila serangga ni terbang pelajar, dia akan pergi ke bunga B. Daripada bunga A dia akan bawa ke bunga B. So apa yang berlaku bila kupu-kupu ataupun serangga tadi pergi ke bahagian stigma bunga B untuk mengisap madu. Kat sini ada nektar, isap madu. So apa yang berlaku, ia telah menjatuhkan dia telah jatuhkan butir bunga ini di atas stigma. So kita fahamlah ini adalah penumbungan secara kacuk. Kenapa kacuk? Sebab daripada enter ke stigma pokok lain. Enter ke stigma pokok lain, bunga lain, pokok lain. So butir bunga yang dibawa oleh serangga dipindahkan ke stigma bunga B. Okey, itu proses dia sangat mudah. Pertama, butir bunga melekat pada kaki serangga. Yang kedua, butir bunga dipindahkan oleh serangga ke stigma bunga B. Mesti guna istilah yang betul yang tepat. Okey, daripada enter. Okey, daripada enter, bunga daripada enter melekat pada kaki serangga, dijatuhkan atas stigma. Okey, stigma pokok bunga B. Baik pelajar, selanjutnya kita lihat apakah ejen-ejen pendebungaan. Okey, yang pertama kita ada haiwan, yang kedua kita ada angin. So kita katakan dia sebagai ejen pendebungaan, iaitu ejen yang memindahkan memindahkan apa? Butir bunga dari enter ke stigma. So kalau haiwan pelajar, dia ada ciri dia pelajar. Apakah ciri-ciri yang kita boleh lihat? Kalau cikgu boleh zoomkan. Okey. Biasanya macam saya terangkan tadi, butir bunga akan melekat pada apa? Pada struktur. Butir bunga akan melekat pada struktur paruh dan juga pada badan haiwan. Bila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar, butir tadi akan melekat berkaki pada bahagian serangga dan juga pada yang berbulu tersebut. Apa ciri-ciri? Ciri-ciri bunga yang dibungakan oleh haiwan dan serangga. Dia ada ciri dia. Yang pertama, rangginya besar. Ranggi tu apa? Kelopak bunga dia besar dan berwarna-warni. Kenapa? Untuk menarik perhatian serangga lah. Baik mempunyai nektar dan berbau harum. Nektar ni macam madu dan juga berbau harum. Dan dia menghasilkan butir bunga yang kasar dan melekit. Butir bunga lebih besar, kasar dan melekit. Contoh, ni dia pokok rambutan, bunga raya, pokok betik, bunga matahari dan juga bunga ros. Okey, ini dia contoh lah. Ini buah-buahan. Buah-buahan pelajar, sebelum buah ni menjadi buah, dia akan jadi bunga dulu. Bunga bertukar menjadi buah. Setelah berlaku persenyawaan secara seks tadi, dia akan bertukar menjadi buah. Nanti kita akan belajar di akhir unit ini bagaimana daripada struktur bunga yang telah disenyawakan oleh gamit jantan bertemu gamit betina itu, sel telur itu, dia akan bertukar menjadi buah yang kita boleh makan. Baik, ini bunga tumbuhan yang berbunga, tumbuhan yang mengeluarkan bunga. Okey, contoh bunga raya.
contoh bunga matahari. Ini kesemuanya adalah ejen penderbungaannya oleh haiwan. Baik, ejen penderbungaan oleh angin ni lebih, contohnya pokok jagung, rumput, padi, dia lebih ringan. Cikgu tukar zoom in. Okey. Butir bunga ringan. Supaya apa? Mudah ditiup angin dan sampai ke stigma bunga. Baik, apa cirinya? Pelajar, ciri-ciri bunga yang dibungakan oleh angin. Dia kebanyakan yang pelajar berwarna putih atau pudar. Tak menarik lah, putih pudar. Stigmanya panjang. Okay? Stigmanya lebih panjang dan berbulu. Butir bunga yang banyak, kecil, licin dan ringan. Butir bunganya lebih banyak. Filamen dan stil yang lebih panjang. Contoh tadi jagung, rumput dan padi lah yang cikgu terangkan, tunjukkan. Okay? Ini adalah contoh-contoh tumbuh-tumbuhan ejen penderbungaannya oleh angin. Baik pelajar, kita semak balik kefahaman kita. Kita semak balik kefahaman kita daripada kriteria kerjaan. Apakah yang patut, apakah yang harus kita capai ataupun apa objektif perbincangan dalam video kali ini. Pertama, pelajar mesti boleh melabel struktur bahagian bunga. Tadi kita dah bincang lah, label kan. Stigma, stil ovari bahagian pistil, bahagian stamen. Yang kedua, boleh menyatakan fungsi setiap bahagian bunga. Fungsi ni boleh nyatakan fungsi-fungsinya dan boleh membina peta alir proses penderbungaan. Jadi sebagai tugasan pelajar, cikgu harap pelajar mesti boleh pastikan capai ketiga-tiga perkara ini selepas menonton video cikgu. So katakan bila menjawab soalan latihan atau menjawab soalan praktis formatif dalam buku teks kita untuk bahagian 4.7 ini, kalau tak berjaya ataupun tidak capai lagi, cuba dengar balik video cikgu ataupun tengok balik buku. Pelajar mesti boleh melabel, menyatakan fungsi dan juga boleh bina peta alir proses penderbungaan. Baik, peta alir ni ada dua saja, sangat mudah, iaitu yang cikgu terangkan tadi lah, peta alir proses penderbungaan ni. Pertama, bagaimana butir bunga tersebut melekat pada struktur kaki serangga, kemudian dijatuhkan di atas stigma pada bunga lain. Baik. Sebagai tugasan pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk menambah kefahaman kita lebih dalam subtopik ini, pelajar. Pertama, sebagai tugasan kepada pelajar saya lah, pelajar saya sebagai tugasan. Pertama, cikgu nak kamu terangkan kelebihan penderbungaan kacuk. Okey, terangkan kelebihan penderbungaan kacuk. Okay, boleh dapatkan maklumat daripada buku teks, boleh juga search internet. Apakah kelebihan penderbungaan kacuk? Maksud pelajar kena faham dulu lah apa itu penderbungaan kacuk. Kita dah bincang tadi. Kemudian, boleh beri contoh. Apakah inovasi penderbungaan kacuk dalam bidang pertanian? Apakah contoh-contoh teknologi dalam pertanian tersebut daripada konsep penderbungaan kacuk ini? Saya harap pelajar boleh berjaya lengkapkan tugasan ini dan kita akan bincangkan dalam grup Telegram apakah hasil yang telah pelajar boleh daripada pembincangan ini. Okey, terima kasih. Saya rasa sampai di sini dulu untuk perbincangan pada video ini. Kita akan sambung lagi untuk video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Tekan butang merah subscribe